Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini satu berita yang amat menakutkan, pastinya menggegarkan. Muhyiddin Yassin, Adi Awang, siapa lagi? Tun Mahathir, Najib Razak, Daim dan Zainuddin, siapa lagi dan lain-lain. Pasti ramai Perdana Menteri, Menteri Keuangan yang tengah bergegar sekarang ini. Sebelum itu saya ingin ucapkan sarangi. Jutaan terima kasih saya ucapkan. I love you all. Kepada semua yang sudah tekan butang subscribe. Yang belum, mohon tekan butang subscribe, like dan share. Pulangkan harta yang dipunggah. Pulangkan harta yang dipunggah. Ditulis oleh Shahabuddin Embun. Shahabuddin Embun. Semasa menyampaikan perutusan dalam Majlis Munajat Ambang Tahun Baru 2023 di Masjid Putra baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menarik perhatian kita apabila menegaskan bahawa beliau akan menamatkan amalan rasuah yang didakwanya menggunakan kepimpinan politik dan kedudukan dalam kerajaan sebagai satu kesempatan untuk memunggah kekayaan. Anwar terus menegaskan bahawa kerajaan ini akan memastikan sekurang-kurangnya sebahagian daripada dana yang dipunggah itu dipulangkan semula kepada rakyat. Ini bukan jumlah kecil jumlahnya, katanya. Apa yang menarik tentang kenyataan ini ialah walaupun Anwar tidak menyentuh secara langsung pentadbiran atau nama individu yang dimaksudkan, namun beliau telah menyebut pihak itu sebagai pernah menjadi Menteri Keuangan dan bekas Perdana Menteri. Biarlah teka-teki itu menjadi perbincangan di kalangan kita semua. Kenyataan tegas Anwar ini sangat konsisten dengan apa yang diperjuangkan selama ini. Bahkan sebaik saja beliau memegang jawatan Perdana Menteri, beliau telah pun menegaskan akan memecat mana-mana menteri dalam kerajaan perpaduan yang terlibat dengan rasuah atau salah guna kuasa. Ini jelas menunjukkan bahawa Anwar begitu serius dan komited memerangi rasuah. Ketegasan ini pastinya akan menambahkan lagi keyakinan para pelabur asing untuk membuat pelaburan di negara kita dan sekaligus dapat membantu untuk memulih dan memperbaiki kedudukan ekonomi negara yang semakin meruncing sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Hari ini perlu diberikan perhatian kerana Malaysia merupakan negara perdagangan yang selama ini mencatatkan kadar pertumbuhan ekonomi berdasarkan usaha kita menerima pelaburan domestik dan luar negara. Sebenarnya rakyat Malaysia sudah lama sedar yang masalah rasuah sememangnya boleh diibaratkan seperti barah yang merosak kehidupan dan ekonomi di negara kita ini. Perkataan seperti nepotisme, kronisme dan ketirisan sering dikaitkan dengan masalah rasuah dan salah guna kuasa di Malaysia. Apatah lagi, masalah ini sering juga dikaitkan dengan nama-nama mereka yang terlibat dalam dunia politik dan pentadbiran. Rakyat sudah muak dan mahukan kerajaan terus memerangi musuh negara ini. Majlis Perundingan Melayu MPM juga secara konsisten telah lama melaungkan agenda yang sama. Bahkan pada tahun 2021, MPM telah menggesa untuk Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI ditubuhkan bagi meneliti isu pendedahan kertas Pandora berhubung transaksi kewangan yang menyalahi undang-undang negara membabitkan beberapa individu yang berpengaruh. MPM merasakan penubuhan RCI dijangka dapat memberi pencerahan kepada segala kekeliruan di kalangan rakyat tentang isu tersebut. Sila layari kenyataan MPM tersebut di astroawani.com. Berita Malaysia/Pandora Papers, MPM gesa PM tubuh jawatan kuasa khas siasatan RCI. Kertas Pandora bukanlah satu isu yang baru. Bahkan semasa Anwar menjadi ketua pembangkang, beliau pernah meminta kerajaan seketika itu untuk segera menyiasat segala pendedahan di dalam Pandora's Paper. Gesaan Anwar itu boleh dibaca di sini di malaysiakini.com news 595090. Untuk imbas kembali, beberapa pihak media sebelum ini telah memetik Pandora Papers yang mendedahkan ratusan pemimpin dunia, ahli politik, hartawan, selebriti dan ramai lagi individu yang dilaporkan menyembunyikan wang dan pelaburan mereka dalam hartanah, kapal persiaran dan aset lain sepanjang 25 tahun yang lepas. Ini didedahkan menerusi 12 juta fail yang dimiliki 14 firma di serata dunia. Menurut pendedahan itu, dua individu daripada Malaysia didakwa antara 336 ahli politik yang memiliki
akaun luar pesisir dan terdapat 118 syarikat luar pesisir dengan pemilik berasal daripada Malaysia. Sekarang sudah sampai masanya untuk kita menyiasat dengan lebih terperinci akan masalah ini. Nota, Syahabuddin Embun adalah penganalisis politik, merangkap pengurusi Biro Politik dan Kepimpinan MPM Majlis Perundingan Melayu. Ditulis oleh Syahabuddin Embun, disiarkan semula di syahabuddin.com. Kita berharap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi akan menyentuh kembali tentang Pandora Paper ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Isu tentang Menara KL belum selesai. Malah menjadi semakin panas, semakin hangat dan semakin menjadi-jadi. Semakin besar nampaknya kes ini. Sampai kali ini saman menyaman pula. Sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih sarange. I love you all. I love you all. Terima kasih kerana semua sudah tekan butang subscribe. Bagi yang belum, saya mohon tekanlah butang subscribe, like, share dan komen. Sebab bermula tahun ini kita akan beri beberapa banyak souvenir goodies seperti jam, topi, t-shirt, keychain, stiker. Banyak lagi kepada semua yang member yang bertuah. Kerana itu tekan butang subscribe dan join member. Subscribe itu percuma, join member pula dapat banyak kelebihan. Kerana itu bantu saya untuk menjadi channel yang besar supaya kita boleh jadi suara yang cukup kuat kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Akhirnya Anwar Musa menyaman Razlan Rafi berkenaan dengan isu Menara Kuala Lumpur. Anwar Musa arah peguam untuk saman Razlan Rafi. Anwar Musa pada hari ini telah mengarahkan peguamnya untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap anggota Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO iaitu Muhammad Razlan Rafi atas dakwaan telah memfitnahnya dalam isu penjualan Menara Kuala Lumpur. Bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia tersebut itu juga telah mengarahkan tindakan yang sama terhadap bekas aktivis mahasiswa iaitu Adrian Lim Chi En dan bekas wartawan K. Pragalad Kumar. Katanya, dia tiada pilihan lain susulan pelbagai kenyataan yang mengelirukan sejak tercetus polemik berhubung Menara Kuala Lumpur yang kononnya dijual senyap-senyap oleh Telekom Malaysia atau TM. Lebih buruk lagi, terdapat beberapa posting yang tanpa segan silu telah membuat fitnah yang menjejaskan imej dan reputasi serta memberi kesan mendalam kepada beberapa pihak termasuk diri saya sendiri, katanya dalam kenyataan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada 30 Disember yang lalu, pengurusan Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd MKLSB Hydro Shop Sdn Bhd juga berkata tidak akan teragak-agak mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak yang menyebarkan maklumat palsu ataupun fitnah. Hydro Shopee menegaskan semua urus niaga berkaitan MKLSB dilakukan mengikut undang-undang serta dan melalui usaha-usaha yang wajar. Menulis di media sosial, Anwar juga berkata pihaknya juga sedang cuba untuk mengenal pasti pihak yang membuat dakwaan di media sosial tanpa menggunakan identiti sebenar. Setiap perkara-perkara yang berbangkit, terutamanya yang melibatkan kepentingan rakyat dan negara, perlulah disiasat dengan teliti oleh pihak berwajib, katanya. Tambahnya lagi, semua pihak perlu untuk memberi kerjasama serta tidak mengganggu penyiasatan dengan menyebarkan fitnah dan berita palsu, katanya. Pada minggu yang lalu, langkah TM menjual saham MKLSB, iaitu anak syarikat yang amat menguntungkan, telah dibangkitkan di media sosial, antaranya kerana pembelinya yang kurang dikenali. TM telah menjelaskan mereka mahu menumpukan kepada perkhidmatan telekomunikasi sebagai perniagaan teras mereka. Anwar sebagai menteri bertanggungjawab pada sebelum ini berkata dia tiada kena-mengena dengan pemindahan saham itu kepada syarikat tersenarai awam. Kerana syarikat tersenarai awam itu tidak memerlukan kebenaran menteri untuk berbuat demikian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.